diri dan sekiranya ada yang nak infak, mereka terima. Mereka tidak pernah mengiklankan kepada sesiapa untuk mohon bantuan kewangan. Itu ustaz-ustaz yang saya kenal. Tiba-tiba ada seorang ni, dia jadi ikon PAS Kedah dengan membawa semangat Kedah adalah negeri pertama terima Islam di bumi Malaysia ni. Zainul Asri ni selama 66 tahun merdeka. Mana Ustaz Zainul Asri ni sebenarnya? Jadi popularitinya datang daripada kenyataan kabur dan salah lah. Antaranya adalah anda perlu tahu PAS guna siapa sahaja demi undi. Ketika pilihan raya ni, PAS tidak menggunakan berat timbangan mudarat sebagai panduan lah. Jadi dia guna siapa saja. Thank you Lebau Shu yang famous dan banyak pengaruh kepada anak muda ni khususnya untuk meraih undi anak muda itu sendiri. Okey, baik. Oh, Syafiq kejap saya kesian dengan korang semua yang masih melalak kat bawah, tapi sebenarnya korang takut nak naik atas. Kalau korang berani sangat, silakanlah naik. Kita tak mainlah beli-beli sebab kita ni bukan ada. Tak payah lagi. Kejap lagi lah. Kejap lagi. Tadi tak nak bagi suruh masuk. Okey. Saya kesian dengan orang yang masih lagi tidak berpijak dari bumi yang nyata, iaitu mereka masih lagi menidakkan berkenaan dengan PAS itu adalah parti yang kat mana? Dalam ni kat mana post tadi? Siapa ini bawah ke? Bukan ni. Kejap korang. Komen sudahlah, biar sampai menangis. Oh, menangis. Saya tidak akan menangis kerana komen anda. Sebab anda silap orang lah kalau nak komen dekat bawah. Lepas tu nak kata menangis. Tidak. Silap orang ya korang ya. Oh, ni ke? Oh, yes. Okay. Alah, siapa? PAS ada tiket ke Sugar? Okey, kaki select. Silakan saya invite kaki select untuk naik atas. Sekejap saya pin. Kaki select punya ni kaki select. Okey, pin this comment. Okey, silakan kaki select. Mana kaki select ni? Saya sedang menunggu untuk kaki select naik atas. Silakan kaki select. Jangan layan bro. Sebab takut ke? Relax lah, jangan takut sangat. Kita tahu sekarang ni puak-puak PAS ni dia even pemimpin dia orang pun sebenarnya jenis tak erti berhujah. Saya kesian dekat Razman semalam yang buat live hanya 100 lebih view saja dan ramai yang mengecam dan mengata dekat dia. Kesian lah. Dia tu Pesuruhjaya PAS Perak korang. Korang janganlah kasar sangat dengan dia orang yang kita tahulah ramai yang tak suka dengan Razman tu, tapi tak payahlah kan korang. Kesian dia dah lah sekali-sekala keluar live. Lepas tu keluar live kena kata macam-macam. Korang rasa kesian tak kesian? Kesian sangat. Okey, yang kedua adalah saya nak komen berkenaan dengan kenapa KJ ni main tarik tali dengan PN. KJ, adakah KJ mahu menjadi Menteri Besar? Semalam ada beberapa kenyataan yang ditanya kenapa agaknya KJ ni main tarik tali seperti didakwa oleh Hamzah. Jawapannya mudah saja. Bukan sebab KJ mahu menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan atau Selangor. KJ sendiri beritahu walaupun 50% ahli UMNO berpaling tadah kepada PN, tetap PN tidak boleh menjadi kerajaan di Selangor. Kenapa? Bila PN beri kerusi kepada KJ, tentulah di tempat yang selamat untuk dia menjadi wakil rakyat berbanding dengan profesionnya sekarang yang menjadi DJ. Betul tak? Jadi kenapa KJ main tarik tali dengan tawaran yang Muhyiddin? Jawapannya mudah. KJ terpaksa fikir 100 kali disebabkan oleh ideologi PAS. Kita tahu KJ sendiri dalam podcast Keluar Sekejap tidak senang dengan kenyataan Wan Faizal memainkan isu anti-DAP dan juga sengaja menggunakan Islam, memakai serban, memakai kopiah dan juga
jubah semata-mata hanya untuk mengaburi mata rakyat-rakyat di Machang itu. Okay, first of all, korang kena ingat satu perkara. KJ ni dibesarkan di UK, bukan di Bota Kanan. KJ juga mendapat pendidikan daripada University of Oxford, bukan di sekolah pondok. Dan pemikiran KJ ni sangat kontra. Sangat kontra dengan politik sentimen perkauman yang dimainkan oleh PAS. KJ ni dikelilingi oleh rakan dan rakan keluarga yang di kalangan pelbagai kaum dan golongan elit tu sendiri. Jika beliau menyertai PAS, saya rasa yang hanya bicara orang itu sesat, orang itu kafir, yang membawa budaya takfiri ni, mainkan orang itu musuh Allah, orang ini musuh Allah kan, mainkan isu kafir harbi. I don't think so. I don't think KJ berfikiran sebegitu rupa dan mahu bekerjasama dengan mereka lah. Dan itu jawapan dan andaian saya. Dan kita lihat benda ni. Saya tahu bagaimana perasaan KJ itu sendiri. Apa dia nak cakap dengan kawan Tionghoa dia atau kawan Hindu dia. Betul tak? Walaupun sebagai politician, KJ cuba menjadi Melayu asli seperti mana Tengku Zafrul pernah berkempen menjadi Melayu semelayunya, yang melakukan pelbagai pekerjaan di kampung Kuala Selangor satu ketika masa dia berkempen hari itu. Betul tak? Jadi pemikiran gaya hidup Malay urban itu tidak akan sebati pada KJ itu sendiri, pendapat saya. Walaupun kita nampak Tengku Zafrul hari itu sendiri pun nampak kekok, tapi tak dinafikan sumbangan itu adalah. Orang biasa makan petai dengan spaghetti ni lain. Orang biasa main congkak dengan orang biasa main chess ni lain. Bunyi exhaust Harley Davidson dengan exhaust motor ES5 pun lain kan. Begitulah analoginya. KJ hanya sesuai dengan UMNO ataupun PKR. This is just my 2 cents. Jangan bitter sangat yang kat bawah tu ya. Okay. Spy. Okay. Tak adalah. Saya suka, korang tahu tak, saya sebenarnya suka bakor. Kan awal-awal ni memang kita bakor lah dulu. Okay, lagi satu perkara sebelum kita ke topik yang berat sikit. Kita nampak Kenapa gas pula? Kenapa PAS ni gagal membawa pembangunan dan memajukan ekonomi negeri? Kalau kita tengok, selama diberi tampuk kekuasaan di beberapa buah negeri, agenda untuk membangunkan negeri dan membasmi kemiskinan tidak menjadi keutamaan kepada pentadbiran PAS. Sebaliknya, kita nampak PAS lebih bernafsu untuk memperjuangkan agenda politik sempit atau seperti politik suku, agama suku demi survival politik dia, dan mengumpul kekayaan material dan wang ringgit bagi pemimpin PAS itu sendiri. Dan PAS hanya menggunakan platform agama untuk mempengaruhi sentimen rakyat, seperti menyatakan keredaan agama lebih penting daripada pembangunan dan material. Dan PAS sepatutnya menggunakan platform agama untuk mendidik umat Islam supaya lebih takut dengan supaya lebih progresif dan inklusif tentang urusan duniawi dan ukhrawi. Betul tak? Jadi golongan non-Muslim merasa takut dengan PAS, dan PAS pula enggan berdakwah kepada mereka kerana tiada kepentingan buat PAS. Nampak tak? Jadi PAS hanya pandai menyalahkan kerajaan pusat apabila kegagalan mereka kita nampak untuk menyelesaikan masalah rakyat dan membangunkan negeri dipersoal oleh rakyat. Jadi kalau kita tahu, letak sini je lah. Sejak dahulu PAS suka menggunakan alasan apa? Alasan kerajaan negeri dipinggirkan. Kerajaan pusat dipinggirkan oleh kerajaan pusat. Sebagai apa? Sebagai helah untuk menutup kelemahan diorang. Padahal kerajaan pusat telah menyalurkan berjuta, malah berbilion ringgit kepada setiap kerajaan negeri di Malaysia. Kan? Sekarang ni isu Islam terancam menjadi slogan dan dakwah perjuangan PAS.
Setiap hari dakwah Islam terancam disematkan di hati rakyat supaya rakyat terus terpesona dengan PAS ini. Mujurlah majoriti rakyat Malaysia tak mudah tertipu dengan dakwah ini kerana di zaman pemerintahan PAS, cabutan jundi khas telah dinaikkan 22 kali daripada 8 kali sewaktu pemerintahan Pakatan Harapan. Nampak tak? Jadi sewaktu pemerintahan PAS ini, di peringkat pusat juga agenda RUU 355 dan hudud langsung tidak dibangkitkan oleh PAS semasa mereka memerintah selama 33 bulan. Dan pemimpin yang dilantik PAS untuk meneraju kerajaan negeri, kita nampak juga tidak mempunyai administrative skills dan tidak kompeten. Ini dapat dilihat dengan jelas pada karakter NB Kedah yang gemar membangkitkan isu lama, melakukan body shaming apabila ketiadaan hujah untuk mempertahankan kelemahan pentadbiran dia. Dan PAS juga tidak mempunyai pemimpin yang berkualiti tinggi kalau kita dapat lihat. Betul tak? Untuk meneraju kerajaan pusat misalnya, sekarang ini PAS mempunyai MP terbanyak, tetapi Hamzah Zainuddin dari Bersatu yang dilantik menjadi Ketua Pembangkang dan Mahyadin dinamakan sebagai Perdana Menteri. Kesimpulannya, sikap PAS yang istiqomah mempertahankan ideologi ekstrim, ortodoks dan beberapa ajaran yang kita nampak contoh pemimpin PAS membuat sumpah bai'ah jaga isteri masing-masing yang bertentangan dengan agama Islam yang sebenar dan syumul, telah membuatkan pemimpin-pemimpin PAS tidak mampu untuk melonjakkan pemikiran dan pembangunan ummah pada masa lalu, masa sekarang dan juga pada masa hadapan itu sendiri. Kita ni, negara kita ni, thank you so much TikTok. TikTok apa tu? Panjangnya nama you. Islam tidak terancam di negara kita. Kerana apa? Kerana ia dilindungi oleh perlembagaan. Jadi apa yang terancam? Sebenarnya yang terancam adalah ajaran doktrin politik PAS. Thank you so much TikTok. Doktrin politik PAS yang sebenarnya mengancam kesucian ajaran Islam tu sendiri. Halal dan haram pun boleh berubah-ubah. Berbohong jadi wajib, konon demi maslahah. Rasuah jadi sedekah, dah dibuktikan pun bersalah, iaitu MP Kuala Terengganu. Thank you so much TikTok pemurah. Thank you so much TikTok pemurah. Thank you so much, so generous. Rasuah jadi sedekah, fitnah jadi amalan, jadi lumrah fitnah itu. Fitnah delete, minta maaf. Fitnah delete, kena saman, minta maaf. Fitnah delete, kena saman, bayar, minta maaf. Kan? Maki hamun pun terselah. Even MB Kedah tu sebut lan lagi dekat atas pentas, yang bawah tu banyak muslimin dan muslimat. Fiqh dan syariah tu sendiri pun boleh jadi keliru. Beza khati dan ijtihad pun tak tahu. Kalau kata anak seluang yang naik ke atas ni, kalau kita tanya, apa dia beza khati dan ijtihadi? Pun belum tentu dia akan tahu. Dituduh kafir dan munafik selagi mahu. Jadi ini yang membuatkan umat Islam di negara kita ni jadi haru biru. Nampak tak? Jadi sejak bila Islam ini terancam? Kerajaan sekarang bukan Islam ke? Nak tanya. Yang di Pertuan Agong tu bukan Islam ke? Saya nak tanya. Tang mana yang Islam terancam? Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan Islam ke? Timbalan Perdana Menteri bukan Islam ke? Awak bukan Islam ke? Saya bukan Islam ke? Oh, sebab saya tak suka Islam, sebab saya tak sokong PAS, saya tak undi PAS. Saya bukan muslimat PAS. Adakah macam tu? Saya bukan amirah di dalam PAS. Itu menyebabkan saya tak suka Islam bagi anda. Sekarang ni saya nak tanya. Islam terancam ke lebay yang terancam? Islam terancam ke lebay yang terancam? Okey. Tadi
ada tengok PC Mahathir lah. Kesimpulan dia selama ini, sepanjang-panjang ini, bila seseorang tu berkuasa, dia lupa pada Melayu. Bila dia hilang kuasa, dia yang terpaling Melayu. Contoh tak dapat adakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Salah Anwar. Okey, dah boleh dikatakan berapa? Dia dah 80 tahun lah. Okey, kalau kita letak 80 tahun berjuang jaga Melayu, cakap pasal Al-Quran Islam Melayu, dia lah. Keluar UMNO pun kerana Melayu juga. Adakah beribu-ribu doktor Melayu hari ni jasa dia? Adakah Bank Islam tu jasa dia? Adakah UiTM jadi universiti sebab jasa dia? Lawan IMF, adakah jasa dia? Apa dia buat untuk Melayu? Gerakan dia sasarkan Melayu, fokus Melayu, semua Melayu perseorangan, NGOs, apa pun boleh join, asalkan Melayu, sokong apa nak dia buat. Kan? Kat Langkawi dia kalah sebab apa? Adakah sebab dia perjuangkan Melayu? Kena fikir-fikirkan sendiri. Okey, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita lihat, dia pecahkan monopoli. Mulanya Bernas dan Tan Seng Go. Selepas tu Puspakom pula. Kita nantikan mungkin monopoli Astro dan TMB dan lain-lain. Isu monopoli ni tuan-puan bukan baru. Sudah lama rakyat bersuara mahu kegiatan ini dihapuskan, dan inilah warisan daripada pentadbiran Mahathir dulu. Sebagai rakyat seharusnya kita menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga usaha kerajaan ni. Contohnya seperti Astro. Dan penghapusan monopoli ni akan berikan rakyat lebih pilihan untuk perkhidmatan. Perbuatan monopoli ni boleh sebabkan rakyat dibuli. Okay, tadi saya sebut Astro kan, harga yang ditawarkan mahal melantun, tapi rakyat tak ada punya pilihan kadang-kadang. Dengan pecahkan monopoli, rakyat boleh memilih mana perkhidmatan yang berikan tawaran terbaik pada harga yang paling menguntungkan kepada rakyat itu sendiri. Jadi usaha ni saya nampak membuktikan kerajaan serius berusaha untuk berikan yang terbaik buat rakyat lah. Ia mungkin akan mengambil lebih masa untuk dilaksanakan, tetapi kita kena berbaik sangka. Jika ada usaha, akan ada jalan. Yang tak ada jalan ini adalah usaha itu. Tak ada. Bila tak ada usaha, nak jalannya kok mana? Betul tak? Ini adalah sebuah kerajaan rakyat. Kerajaan Madani hari ini, Malaysia Madani adalah kerajaan rakyat. Aku yakin jika hari ini PN, Perikatan Nasional ni memerintah, perkara ni tak akan berlaku. Tapi yang berlaku bukannya banteras monopoli. Yang berlaku mungkin poligami. Kan? Poligami lebih mendapat perhatian daripada berbanding monopoli lah kalau Perikatan Nasional. Yang jadi kerajaan STR bukan bulan ni akan dapat lah. Bukan dah dapat ke? Sebab saya tak dapat STR, nanti saya check balik. Okey, kalau nak tanya soalan, kejap lagi boleh request. Dah tanya soalan. Okey. Berkenaan dengan, kalau kita lihat berkenaan dengan Dr. Mahathir ni. Skandal Maminco 1981. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia pernah menjadi pengeluar utama biji timah. Betul? Dan pada tahun 1979, negara mengeluarkan kira-kira 63,000 tan atau 31% daripada keluaran dunia. Lebih daripada 40,000 orang yang bekerja dalam sektor ini, dan ia merupakan sumber pendapatan utama bagi ekonomi kita masa tu. Apa lagi? Skandal Carrier BSP, Mak Kuasa.
Tercetus kerana kerajaan ketika itu mahu mendapatkan balik kerugian 660 juta yang dialami dalam percubaan untuk memanipulasi pasaran timah London melalui operasi gelap Maminco yang gagal. Dan antara 81 hingga 86, tahun 86, negara gempar dengan skandal Maminco yang menyaksikan negara kerugian 1.6 bilion. Maminco adalah satu syarikat yang dibina untuk menguruskan hal ehwal perindustrian dan perniagaan timah negara selain cuba untuk mengawal harga timah dunia lah. Jadi untuk menutup kegagalan itu, kerajaan masa itu yang Mahathir sebagai Perdana Menteri telah menubuhkan syarikat Makuasa Securities untuk menguruskan kerugian dan memanipulasi kumpulan wang simpanan pekerja, iaitu KWSP ni. So kita tengok hari ni akibatnya syarikat Maminco ni rugi teruk dan terpaksa bail out untuk membayar balik pinjaman bernilai 660 juta atau bersamaan dengan nilai sekitar 10 bilion. Sekarang ni lebih kot. Sekarang ni. Okey, dan Dr. Mahathir kemudiannya mewujudkan sebuah syarikat yang dinamakan Makuasa Securities ni, sebuah syarikat kosong untuk mengambil alih dan menjual saham-saham Bumi Putra yang telah diperuntukkan kepada KWSP bagi menyelamatkan Maminco itu sendiri. Tapi saham-saham milik kerajaan yang diluluskan dan sepatutnya diberi kepada KWSP telah digunakan oleh PM4 untuk bail out syarikat Maminco melalui syarikat Makuasa ni. Hakikatnya seluruh industri pengimport utama negara dilumpuhkan buat selama-lamanya dan duit yang sepatutnya diberi kepada KWSP telah disalahgunakan untuk bail out tu sendiri. Jadi kalau korang tengok halaman 38, penyata rasmi Hansard Parlimen bertarikh 27 Oktober 1986 yang memetik ucapan Lim Kit Siang. Lim Kit Siang kata apa dalam Parlimen? Lim Kit Siang kata skandal pembelian biji timah secara misteri oleh Maminco di London pada 1981 dan pelaburan KWSP Makuasa yang melibatkan wang simpanan 5 juta pencarum KWSP sehingga yang mengakibatkan KWSP mengatasi kerugian sebanyak 9.9 juta. Dan Perdana Menteri masa tu berjanji menjelaskan segala episod pembelian timah secara misteri di London pada tahun 81, tapi sehingga 86 penerangan masih belum dapat dibuat. Itu hujah Lim Kit Siang dekat Hansard Parlimen. Boleh cek lah Hansard Parlimen tahun 86, halaman 30, halaman berapa tadi saya sebut? 38. Halaman 38. Jadi even saintis politik R.S. Milne dan Diane K. Mauzy dalam buku politik dia Malaysia di bawah Mahathir. Dia ada satu buku politik yang ditulis oleh R.S. Milne. Aku tak tahu macam mana nak sebut nama dia sebab M-I-L-N-E nama dia. R.S. Milne. Milne ke Milne tak tahulah. Milne tak tahu. Dan Diane K. Mauzy ni dia menulis bahawa skandal kewangan Malaysia mencapai kadar yang hampir endemik pada tahun pertengahan 1980. 1980-an, maknanya 84, 85, 86 kan. Menurut buku tersebut, pelan rahsia Malaysia untuk memanipulasi harga timah dunia berjaya untuk seketika kerana harga yang lebih tinggi telah membawa kepada peningkatan dalam pengeluaran biji timah dan pelepasan stok timah strategi Amerika Syarikat masa tu, dan tidak dapat mengekalkan harga yang tinggi dan pasaran timah global kemudiannya runtuh. Dan Maminco ni kemudiannya menjadi RM1.5 bilion punya liability. Bayangkan kalau 1.5 bilion liability dalam masa hanya satu malam, pada tahun 80-an korang rasa kalau skandal BMF tu pelibatan Tun dinafikan oleh CIA, mohon Tun berikan penerangan mengenai isu
Mamiko tu, kan? Dia banyak nak kena jawab ni bila dah masuk mahkamah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan? Okey, tadi kan masa mula-mula tadi saya ada komen berkenaan dengan Kuala Terengganu yang hilang kerusinya yang telah diputuskan oleh mahkamah. Dan Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan calon PAS Datuk Ahmad Amzad ni bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu untuk PRU 15 yang lepas, kan? Jadi walaupun petition tidak dikemukakan sebagai saksi, bukti-bukti mencukupi untuk mengisytiharkan kerusi Parlimen Kuala Terengganu dia terbatal dan tidak sah mengikut Seksyen 36. Tapi saya rasa yang Kemaman belum diputuskan lagi, kan? Yang Kemaman, kan? Dan korang tahu tak? Yang Kuala Terengganu tu, dia punya majoriti dekat 10,000 saya rasa majoriti dia. Majoriti dia dekat 10,000. Kemaman belum. Okey. Dekat 10,000 majoriti dia dekat Kuala Terengganu tu. Walaupun mahkamah kata okey lah, yang marang ni kita kekalkan sebab tak ada sebabkan bukan dia yang bagi. Yang bagi tu adalah pakcik yang suruh angkat sumpah wallahi saya undi pasus. Tapi bagi aku, ia still merasuah pengundi juga dan kemenangan itu adalah tidak sah. Bagi kita semua yang boleh terima akal, kan, kita boleh fikir sendiri kemenangan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pula, Haji Hadi ni adalah tidak sah lah bagi aku. Sebab nampak tengah-terang ada video lagi yang mengatakan wallahi saya undi PAS dan dapat duit. Okay, terpulanglah nak percaya ke tak nak percaya ke, kan, itu hak masing-masing. Dan taktik propaganda kelicikan PAS PPPM, dia sekarang ni cuba nak apa? Dia cuba nak pick up pengundi UMNO. Kami tahu, everyone sedar berkenaan dengan perkara tersebut. Kenapa Bersatu dan PAS terutamanya bersungguh-sungguh menyokong pengampunan Najib tu sendiri sejak kebelakangan akhir-akhir ni. Kononnya mereka yang faham bahawa sokongan kepada Najib adalah lebih tinggi berbanding dengan UMNO dan BN. Mereka tahu kerajaan perpaduan tidak akan berbuat apa-apa. Dah. Dia tu, orang tu masuk dalam penjara masa korang jadi kerajaan lah weh. Mereka sedaya upaya untuk mengundang kemarahan penyokong Najib ni, bahawa UMNO dan kerajaan perpaduan tidak membawa sebarang hasil kepada keadilan Najib tu sendiri selepas kerajaan perpaduan terbentuk 7 bulan lepas. Golongan walaun serta pakar-pakar strategi ini membuat percubaan agar penyokong UMNO tidak akan percaya lagi janji kosong ke, laungan ke, tangisan ke yang dibuat untuk hasil untuk Najib ni sendiri. Dengan cara sabotaj ini mengapi-apikan serta menaikkan kemarahan dan kekecewaan penyokong UMNO ni, menyebabkan sebahagian besar daripada penyokong Datuk Seri Najib ni tidak kata adalah yang kata tak nak undi lah apa dalam PRN 6 negeri ni, kan. Tapi Bersatu dan PAS ni dia sebenarnya korang kena realize yang dia cuba pecah belahkan penyokong UMNO, terutama penyokong Datuk Seri Najib ni agar faham keadaan ini. Kononnya hanya PN terutamanya PPBM PAS saja yang mampu menyelamatkan beliau. Hello, Bersatu dan PAS ni cuba nak mecah belahkan kita. Korang kena faham. Walaupun Bersatu dan PAS percaya jika pengampunan tidak diberi ketika ini atau sekurangnya gugurkan pada masa yang terdekat, berbaki 8 kes yang sebelum ini dia dikenakan oleh Mahathir dan Muhyiddin terhadap Najib, agar kononnya ini adalah satu pengkhianatan daripada pihak Presiden UMNO dan juga UMNO itu sendiri. Itu tidak benar. Dia sekarang ni menggunakan korang. Korang jangan dipergunakan oleh puak-puak penipu. PNIPU, penipu. Puak-puak penipu ni dah lah menipu, suka fitnah, kan. Lepas tu dia pergunakan orang lain. Dia orang ni bukan saja tunggang agama, dia boleh tunggang korang sekali. Dan buat fitnah kononnya kerajaan hari ni tidak beri keadilan apa bla 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 bla. Dia tak masuk lah. Datuk Seri Anwar PMS tak masuk campur dengan keputusan mahkamah itu. Apa lagi dari segi pengampunan atau sebagainya. Prosedur tu dah ada, cuma laksanakan aja. Harapan sekurang-kurangnya penyokong Najib boleh nampak sedikit hasil dan usaha tipu muslihat PN ini. Sebab zaman bila yang Najib masuk ke dalam? Zaman diorang, zaman
diorang jadi kerajaan. Masa tu siapa yang usahakan untuk bubarkan UMNO? Mahathir dan juga Muhyiddin yang usaha untuk bubarkan UMNO. Jadi kita kena fight lah benda-benda macam ni. Jangan dipergunakan oleh puak-puak penunggang ni. Biar dia tunggang agama yang diorang tunggang saja, jangan bagi diorang tunggang kita. Kan? Itulah. Okey, jadi proklamasi Melayu yang Tun ratib selama beberapa bulan ni, kalau kita tengok. Saya agak keliru dengan proklamasi Melayu oleh Tun hari ni. Beberapa hari ni. Yalah hari ni lah, lately lah. Melayu sudah hilang kuasa ekonomi negara. Dia kata Melayu sudah hilang kuasa terhadap ekonomi negara. Bila pula Melayu pegang bila pula Melayu memang pegang kuasa ekonomi? Sejak merdeka lagi memang Melayu struggle untuk menguasai bidang ekonomi. Bidang perniagaan, terutamanya dalam supply and value chain. Thank you TikTok pemurah. Thank you so much. Supply and value chain. Dia duduk kat luar bising. Supply and value chain di dalam dan luar negara. Melayu hilang kuasa politik. BN yang sekian lama, sejak 70-an memegang tampuk kuasa politik dengan kerjasama UMNO, MCA dan MIC, dan gerakan juga pernah berada bersama-sama di dalam itu. Adakah dengan jatuhnya BN sebelum ini, Melayu hilang kuasa? Yang jatuh, adakah dengan jatuhnya PAS dan PN ini, adakah Melayu hilang kuasa? Adakah jatuhnya Tun Mahathir yang tidak lagi menjadi Perdana Menteri sampai ke hari ini, adakah menyebabkan Melayu hilang kuasa? Jadi apa yang kita lihat hari ini, PAS dan PN yang telah hilang kuasa ni, kan, masih lagi orang Melayu yang menguasai dan menerajui tampuk pimpinan kerajaan. Yang jatuh itu PAS dan PN, bukannya orang Melayu. Orang Melayu masih lagi ada dalam parti lain, bukan orang Melayu dalam parti PAS dan PN saja. Betul tak? Jadi yang mahu hapuskan UMNO dulu tu siapa? Mahathir dan Muhyiddin. Perpaduan yang ada sekarang ni, adakah dikuasai oleh DAP, korang kata? Yang ini pun saya tak dapat nak faham juga. Sebab DAP hanya ada 18%. Kalau dia ada 40 kerusi pun, kita di parlimen ada 222 kerusi. 222 kerusi dari kerusi parlimen. 40 daripada 222 kerusi. Adakah Melayu yang dimasukkan daripada Semenanjung? Bukankah Bumiputera dari Sarawak dan Sabah juga adalah rumpun yang sama? Kalau kau nak kira Bumiputera bukan sahaja di Semenanjung. Bumiputera termasuk Sabah dan Sarawak. Bukankah mereka itu juga Bumiputera dalam erti kata rumpun? Okey. Baik. Tun ni, kalau kita tengok, dia menjelajah pelbagai tempat selama dalam masa 2 minggu. Disambut baik, disambut apabila balik dengan proklamasi Melayu. 2 minggu itu, ratibnya satu sahaja. Apa ratib dia? Iaitu kerajaan akan jatuh dalam masa 3 bulan. Inilah yang saya labelkan sebagai ratib 3 bulan ni. Iaitu setiap orang meratib. Sejak tahun lepas lagi meratib, kerajaan akan tumbang. Tapi berapa bulan dah berlalu? Dah 7 bulan. Tak ada apa yang terjadi. Yang hanya ada mereka yang terus meratib. Ini satu sikap serta naratif yang bahaya, tidak bermoral, dan juga mengganggu gugat sistem dan kelembapan bekerja dan membuat keputusan. Ini juga naratif yang disebarkan oleh penjawat awam yang menyebabkan diorang ini
susah nak patuh kepada kerajaan pimpinan sekarang ni kadang-kadang, sebab ada deep state pun ada juga, betul. Dan ia memberikan ruang berpolitik di kalangan penjawat awam. Ramai yang bersifat wait and see attitude disebabkan oleh tunggulah kerajaan ni akan tumbang dan sebagainya, bla bla bla. Jadi kita ada 3 ratib, iaitu Islam, Melayu dan kuasa. Sedangkan apa yang perlu kita tumpukan adalah ekonomi dan masa depan ekonomi negara, dan juga kos sara hidup, dan juga keterjaminan makanan. Dan sehari ini kita dapati itu adalah sangat mencabar. Sebab itu kita mungkin ambil iktibar daripada cerita apa? Cerita si Luncai yang terjun dengan labu-labunya. Lebih baik kita ignore saja si Luncai yang dah terjun ni dengan ratib-ratib diorang ini. Mereka yang akhirnya akan ketinggalan dengan labu-labunya, yang akan terjun dan terjun tiruk dan patah tekuk lah. Senang cerita. Okey. Jadi selepas PRU ke-14 kita lihatlah kerajaan Mahathir dan Muhyiddin telah kita nampak kalau diorang ni, kalau jenis berdendam, tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pergi buru, geledah macam apa yang dia buat kepada Najib dulu? Tak ada. Betul tak? Tapi apa yang Mahathir dan Muhyiddin pernah buat kepada pimpinan UMNO? Korang kena lihat daripada situ. Jadi Tun M jumpa Muhyiddin, bincang pasal isu Melayu. UMNO baru nak buat Kongres Melayu. Sidang media khas oleh bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad di auditorium hotel sama-sama KLIA Sepang hari ini berkisar tentang isu orang Melayu yang menurut beliau ditolak jauh menjadi semakin miskin. Saya rasa Melayu yang miskin adalah Melayu semasa zaman dia lah. Yang kayanya anak beranak kroni dia. Jadi kita tahulah bapak segala kroni adalah siapa. Kan? Jadi PAS ni kalau kita calonkan sebagai parti yang paling kuat, fitnah pun boleh juga. Dan compilation akan menyusul compilation orang yang telah kalah sama fitnah ini. Okey. Salam. Kak, saya